Okey, kita pergi kepada Cik Airin Tan kita. Dalam pengalaman Cik Airin melaksanakan aktiviti contohnya anti-liner tu sekian-sekiannya, ada tak golongan orang kelainan upaya ini yang menyertai Cik Airin? Tidak ada. Satu pun tak ada. Itu yang seperti yang Cik Airin katakan tadi, kewujudan OKU seakan tidak muncul di Kelantan. Baiklah, kita ingin bertanya kepada Cik Faisal kita tentang senario pemimpin lawan kepada pemerintah yang sedia ada. Okey, seolah-olah mereka ini lebih mengutamakan satu isu yang boom, satu isu yang boleh menaikkan mereka, yang boleh menaikkan si pembawa isu tersebut. Jadi saya tidak fikir isu-isu seperti OKU ni diambil perhatian oleh barisan pimpinan bakal pengganti Barisan Nasional yang ada sekarang ni. Contohnya, seperti isu anak muda, kita katakan iaitu costing membuat lesen, membuat lesen motosikal sebagai seorang anak muda, membuat lesen kereta yang sangat-sangat tinggi, di mana mereka habis sekolah mereka perlu lesen tersebut untuk bergerak, membantu keluarga, menyambung mata pelajaran, tetapi keadaan kosnya sangat-sangat tinggi. Tetapi benda ini tidak diambil perhatian pun oleh mana-mana pemimpin. Dan saya bagi satu situasi, kata sekarang ni berdasarkan isu lesen kenderaan tadi, kita katakan muncul seseorang bernama A. Bernama A, dia membawa isu tersebut, cara dia membawa isu tersebut sehinggalah isu tersebut boom, diberi perhatian macam isu PPT-PTN sekarang ni. Dan ketika itulah barulah tembok pemimpin B buka mata. Dia pun nak ulas sama pemimpin C, dia pun naik pentas, dia pun bercakap soal yang sama pemimpin D, dia pun mulalah begini. Situasi tersebut adakah menjamin, kalau kita balik pada topik kita pada hari ini, iaitu adakah Malaysia baru akan lebih mesra golongan AKU, dan adakah situasi tersebut meramalkan keadaan yang serupa ataupun sekurang-kurangnya memberi satu situasi platform yang lebih terbuka untuk apa kita katakan isu itu bermula dari bawah ke atas, ataupun ianya sama sahaja. Kita silakan Cik Faisal kita. Okey, betul, itu suatu perbincangan yang amat menarik. Bila mana kita perhatikan di luar sana, bukan satu, bukan dua, bahkan tak terkira isu berkaitan rakyat yang masih belum diambil kira, bahkan isu rakyat yang telah dinaikkan tetapi tidak ada follow up yang sewajarnya. Jadi itu yang pertama yang saya sedar perkara ini berlaku di Malaysia. Jadi hal yang sama, saya bila menyedari hal tersebut, saya terbuka bila mana membawa isu OKU dalam kempen bangkit ini. Memang kita menyedari akan apa orang kata ujian yang dihadapi oleh para aktivis di dalam membawa isu itu tadi. Sebab macam mana yang disebut oleh saudara Aduka berkaitan dengan isu anak muda dengan lesen yang baru nak dibuat, hampir kadang 1,500 habis untuk belanja. Kemudiannya isu PTPTN. Isu PTPTN ni masa saya belajar kita dah sebut daripada tahun 1997, 1998 kita dah sebut dah bising apa perlunya PTPTN, tetapi hanya 14 tahun sahaja baru isu tu naik. Jadi hal yang sama juga kita dapat berlaku di dalam apa yang disebut sebagai Suruhanjaya Aduan Salah Laku Polis, Suruhanjaya Bebas IPCMC yang saya ringkas disebut. Isu IPCMC telah lama disebut, tetapi oleh kerana sebagaimana saudara Aduka sebut, tiada pemimpin yang gairah untuk bawa isu tersebut, dia
jadi macam isu basi. Bila hanya waktu-waktu tertentu sahaja dia akan naik balik, sedangkan isu IPCMC merupakan satu isu pengintegritian. Kita nak meletakkan PDRM satu tahap yang jauh lebih baik pada hari ini. Jadi bila menyedari isu-isu ini yang telah sedia ada memang menghadapi suatu ujian dibasikan, kalau kita boleh guna istilah tadi itu. Jadi saya memang tak terkejut bila kita menggerakkan kempen bangkit ini, dia akan mengalami hal yang sama. Jadi itulah bila dalam keadaan itu, saya dan rakan-rakan di dalam kempen bangkit, kita tak ramai yang menggerakkan kempen bangkit ni, tak ramai. Sama macam bila mana rakan-rakan di dalam GMI misal kata menggerakkan kempen mansuhkan ISA. Macam mana masyarakat disedarkan dengan isu Teo Beng Hok pada beberapa tahun yang lalu. Tak ramai yang penggerak. Tapi itulah hakikat yang style di Malaysia. Jadi berdasarkan apa suasana-suasana yang kita belajar daripada gerakan-gerakan tadi itu, jadi kita memang tak terkejut isu yang sama boleh berlaku kepada pembelaan OKU. Dan macam mana saudara Aduka sebut, memang bila kita bergerak sebagai aktivis penggiat masyarakat, mahu tak mahu kita yang berada di bawah memang kena sentiasa berfikir, sentiasa mencari jalan macam mana kita boleh gembelingkan tenaga yang ramai, boleh gembelingkan rakyat yang seberapa ramai yang boleh, supaya diperhatikan oleh orang atasan. Bila mana pemerintah memerhatikan gerakan rakyat itu berlaku, dia akan berlaku daripada atas ke bawah, supaya jentera-jentera kerajaan ini ataupun struktur-struktur dalam sistem masyarakat tu dia akan bergerak. Kalau kita sekadar rakyat di bawah melaum tanpa didegari oleh pemerintahan atasan, sistem dan sub-sistem di dalam negara tak akan berubah. Jadi mahu tak mahu para penggerak masyarakat, termasuk di dalam isu OKU sendiri pun, memang saya menyatakan pada rakan-rakan, kita kena gerak seumpama kita menghimpit satu kuih burger tu, kita nak makan besar. Kalau kalau kita buat burger Big Mac tu besar kau main, sampai kalau kita nak makan satu sekali kunyah je, kita kena penyek burger tu daripada bawah ke atas, dari atas jadi kecil burger tu, baru kita boleh mamah. Jadi itulah gerakan di Malaysia kita ni. Dalam masa yang sama kita kena buat dua perkara, iaitu gerakkan rakyat supaya pemerintah sedar apa yang berlaku di bawah, dan pemerintah menggerakkan sistem-sistem di dalam masyarakat supaya sesuatu yang lebih baik berlaku.